Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekali lagi kita berjumpa di program Semua Bual Khas Dialog TVS dan kali ini anda bersama dengan saya Najib Imran dan saya Syira Abang Mansur. Ini merupakan Dialog TVS yang terjauh kita pergi. Hari ini. Sangat unik walaupun panas. Tapi kita disajikan dengan pemandangan yang indah sekali di belakang kita, iaitu kita bersiaran luar pada petang. Ya, di Anjong di Anjong Peninjau, bangunan pentadbiran bersepadu, iaitu di Tanjung Manis. Dan kita berada di sini hanya untuk satu sebab, iaitu kita akan berbicara berkenaan dengan ulang tahun yang ke-50 Pusaka, dan untuk itu saya kira itu sebab tunggal kita berada di sini. Pertama sekali kita mengucapkan terima kasih kepada Pusaka di atas segala kerjasama yang diberikan kepada kita, Syira. Daripada hari semalam kita berada di Tanjung Manis, kerjasama yang diberikan agak sangat-sangat baik, dan untuk itu hari ini tetamu kita, Syira. Tetamu kita sangat istimewa. Kita bawa pengurus besar Pusaka, iaitu Datuk Hashim Bojeb. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini dan membenarkan kami untuk membuat lintas langsung di Anjong Pemerhati. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Okay. Saya bagi pihak Pusaka ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kunjungan TBS ke Tanjung Manis, ataupun dikenali sebagai Tanjung Manis T-Mega, Tanjung Manis Economic Growth Area. Dan untuk pengetahuan anda juga, sambutan perayaan Jubli Emas Pusaka ini telah diadakan pada 27 Januari 2023. Jadi kita nak tanya jugalah antara yang pencapaiannya, cabarannya sepanjang 50 tahun bersama dengan Pusaka ini. Kalau Datuk sendiri berada bersama dengan Pusaka selama 36 tahun, betul kan saya kalau saya salah? Ya, betul. Bermula daripada tahun 1987 sebagai pegawai eksekutif projek, kemudian pegawai hal ehwal ekonomi, dan sekarang dalam masa 36 tahun ini, apakah mungkin boleh Datuk kongsikan kepada kami semua pencapaian-pencapaian yang anda saksikan sendiri sebagai orang lama dalam Pusaka ini? Okey, terima kasih. Kalau kita melihat perkembangan Pusaka sejak ditubuhkan pada Jun 1973, adalah di antara tugas dan tanggungjawab kita untuk membangun industri perkayuan di negeri Sarawak setelah satu kajian tentang kedudukan sumber hutan kita yang telah dibuat oleh pihak konsultan dan juga FAO dan Jabatan Hutan Sarawak pada tahun 1968 hingga 72. So daripada hasil kajian ini, maka timbul keperluan kerajaan negeri untuk menubuh sebuah perbadanan untuk merancang pembangunan industri perkayuan dengan menggunakan sepenuhnya sumber hutan yang ada pada negeri kita. Dan sejak itulah Pusaka telah memain peranan untuk merancang strategi bagaimana kerajaan negeri Sarawak dapat mengoptimiskan penggunaan sumber kita. Dan pada awal 10 tahun selepas kita ditubuhkan, kita melihat aktiviti utama industri perkayuan negeri Sarawak lebih kepada pengeluaran balak daripada hutan bukit. Dan sebelum 1973, industri perkayuan di negeri Sarawak lebih tertumpu kepada pengeluaran balak daripada hutan paya. Dan 73 sehingga 83 kita dapat melihat penerokaan hutan bukit. Dan di sini timbul keperluan untuk kita menubuhkan industri pemprosesan tempatan yang lebih tertumpu kepada pengeluaran kayu gergaji dan papan lapis pada peringkat 10 tahun yang pertama. Dan selepas 1983 dan 1990, kita dapat melihat bagaimana kerajaan merancang untuk memajukan lebih banyak lagi industri pemprosesan tempatan dengan memperkenalkan beberapa kilang-kilang yang lebih besar dan bersepadu.
dan kita dapat melihat penubuhan zon pemprosesan perkayuan di negeri Sarawak, mulai daripada di Kuching, Pending Industrial Estate, kemudian kita pergi ke Miri, Kuala Baram, dan seterusnya ke Kemena. Dan pada akhir tahun 1980-an, di awal 1990, kerajaan telah melihat keperluan untuk kita membangun Tanjung Manis sebagai timber processing zone. Dan pada masa itu saya telah ditawarkan bekerja di STDC 1987 dan terlibat secara langsung di dalam perancangan pembangunan timber processing zone di Tanjung Manis. Dan pada awal 80-an, 88, kita telah membuat kajian tinjauan dengan penduduk tempatan pada masa itu, iaitu di Belawai, di Rejang, Jerijeh, dan kita terus pergi mendapatkan sambutan dan juga survey, demographic survey daripada Rumah Panjang di Sebayang dan juga di Stalun. Dan hasil daripada kajian tersebut, maka kita dapat melihat kawasan Tanjung Manis dibangun sebagai sebuah pusat pemprosesan industri perkayuan ataupun timber processing zone sejak 1990, di mana Majlis Peletakan Batu Asas telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri pada masa itu, iaitu Pehin semasa menjadi Ketua Menteri, Pehin Sri. Dan kita telah memulakan pembangunan infrastruktur di Tanjung Manis sejak 1990. Dan hingga ke hari ini kita dapat melihat perubahan yang sangat besar daripada sebuah kawasan hutan bakau kepada zon pemprosesan kayu. Dan pada tahun 1997, di mana dunia telah mengalami kemelesetan ekonomi, dan satu anjakan paradigma perlu dilaksanakan, di mana kita tidak lagi menumpukan aktiviti pembangunan di Bandar Baru Tanjung Manis khusus untuk industri berasaskan kayu. Jadi kita telah pergi berhijrah kepada satu industri yang agak besar pada masa itu, iaitu industri perikanan laut dalam. Dan sejak itulah maka kerajaan pusat telah membina pelabuhan perikanan laut dalam dengan anggaran perbelanjaan pada masa itu, kalau tidak silap saya, 300 lebih juta untuk tujuan tersebut. Dan selepas itu Tanjung Manis terus dibuka untuk industri-industri lain selain daripada perkayuan, di mana pada tahun 2007 kita telah membuka Tanjung Manis sebagai sebuah pusat pengeluaran makanan yang dikenali sebagai Tanjung Manis Halal Hub. Dan mulai daripada itu, maka peranan pusaka tidak lagi tertumpu kepada pembangunan industri berasaskan kayu. Dan seterusnya, pada masa ini, setelah kita membangun Tanjung Manis lebih daripada 30 tahun, kita melihat satu lagi industri baru yang telah diperkenalkan mengikut perancangan pada masa tersebut. Negeri Sarawak memang sudah terkenal, di bahagian Sibu sudah terkenal sebagai pusat untuk mengeluar kapal-kapal dan juga kapal-kapal yang besar di rantau panjang di Sibu. Dan kerajaan telah memperkenalkan polisi yang baru pada masa itu untuk membangun kapal yang lebih besar, 10,000 tan ke atas, perlu dibuat di Tanjung Manis. Dan pada tahun 2009
Yang Amat Berhormat pada masa itu, Peng Sri, telah meresmikan tapak industri perkapalan di Tanjung Manis. Dan pada hari ini kita dapat melihat sekurang-kurangnya 3 buah syarikat yang mengeluar kapal-kapal dan kapal tunda di Tanjung Manis. Dan yang terbesar ialah syarikat Berjaya Group. Okey, Datuk. Saya kira Datuk berbicara berkenaan dengan perbezaan transformasi ini yang saya rujukkan itu. Perbezaan peranan dan tanggungjawab STDC itu sepanjang tempoh 50 tahun yang lepas. Itu satu tempoh yang sangat panjang. Ya. Jadi saya kira perubahan dan transformasi ini saya kira didorong oleh perubahan masa ketika zaman kita berbeza, keperluan juga itu berbeza. Ya. Jadi apakah Datuk melihat STIDC telah mencapai ceilingnya, Datuk, dari segi transformasinya dan sebagainya? Apakah ini ceiling untuk STIDC ataupun pusaka ini, Datuk? Okay. Kalau kita lihat dari segi pencapaian, kita melihat pencapaian di dalam industri perkayuan. Saya rasa kita masih lagi banyak beberapa perubahan dan juga kemajuan yang perlu kita laksanakan. Dan khususnya apabila pandemik melanda dunia pada tahun 2000 yang lepas, kita telah melihat semula perancangan dan pembangunan di seluruh negeri Sarawak, termasuklah Tanjung Manis. So di mana kerajaan telah memperkenalkan PCDS. So kalau kita melihat peranan pusaka di dalam PCDS, kita telah menetapkan industri perkayuan untuk mencapai 8 bilion pendapatan ekspor. Dan di sini kita perlu membuat lebih banyak lagi transformasi dan reformasi di dalam industri perkayuan. Dan pendekatan kita lebih didorong oleh perkembangan dunia pada masa ini. So sebab itu kita mengambil kira global agenda sebagai faktor utama untuk kita menggerakkan industri perkayuan. Ya, so, kita melihat dari segi kelestarian ekonomi, kelestarian alam sekitar. So kita perlu membuat dan mengeluarkan barangan yang lebih bersifat bumi, hijau dan sebagainya. Dan seterusnya, kita juga menekankan di dalam PCDS Kerajaan Negeri, menekankan bagaimana industri dapat melibatkan keterangkuman sosial di dalam pembangunan kita. So, kalau kita lihat dari segi skop keterangkuman sosial ini, tidak hanya melibatkan pekerja industri perkayuan, tetapi kita juga melihat bagaimana industri perkayuan ini dapat melibatkan komuniti di dalam pembangunan kita, dan bagaimana kita dapat melibatkan institusi pengajian tinggi di dalam pembangunan kita. Sebab itu, di dalam pendekatan kita untuk membangun industri kealap baru selepas 50 tahun, kita perlu menekankan teknologi. Penggunaan teknologi itu. Baik, Datuk. Okey, itu akan kita kupas sebentar saya lagi, dan kita juga akan bertanyakan kepada Datuk nanti perubahan zaman ini pastinya membawa kekangan dan juga cabaran-cabaran tertentu. Itu akan kita kupas sebentar saja lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Hashim Bojit. Kita akan berjumpa lagi selepas ini. Bertemu kembali dalam Dialog TVS. Kita masih lagi bersama dengan Pengurus Besar Pusaka, iaitu Datuk Hashim Bojit, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-50 Pusaka. Tadi Datuk Hashim ada menyebut mengenai cabaran-cabaran yang dihadapi, terutamanya ketika pandemik COVID-19 melanda. Pastinya cabaran ini merupakan salah satu yang menjejaskan industri perkayuan di Sarawak, terutamanya untuk pusaka sendiri. Mungkin boleh Datuk kongsikan apakah cabarannya dan kekangan dan bagaimana pusaka mengatasi masalah ini, cabaran ini?
Salah satu daripada cabaran utama apabila pandemik melanda kita, melanda dunia dan juga turut memberi kesan kepada industri perkayuan negeri Sarawak. So di mana pada tahun 2000 kita telah mengalami kawalan pergerakan. So semasa kawalan pergerakan, pihak industri telah diketatkan operasi mereka dan melibatkan di peringkat operasi pengeluaran bala sehinggalah operasi penghilangan dan seterusnya operasi untuk mengeksport keluaran yang telah kita keluarkan. Alhamdulillah disebabkan oleh pusaka telah pada masa itu telah melaksanakan pengeluaran permit import dan ekspor secara online. Maka kesan untuk kita industri perkayuan tidak banyak tercabar. Kerana dalam masa pandemik, khususnya semasa kawalan pergerakan, kita masih lagi dapat meluluskan import permit daripada industri perkayuan. Dan kita telah membuat kelulusan melalui online dalam talian. Dan itu cabaran pertama dapat kita atasi dengan pengeluaran import dan ekspor permit ini secara dalam talian. Yang kedua, kita juga turut mengalami cabaran untuk kita meningkatkan kapasiti kilang pada masa itu. Disebabkan oleh operasi pembalakan dan juga pergerakan balak daripada hutan ke kawasan industri juga telah mengalami kesan pergerakan. Maka jumlah pengeluaran balak di kawasan-kawasan lesen hutan sama ada di dalam lesen hutan semula jadi ataupun natural forest ataupun di dalam planted forest juga turut terjejas. Dan bukan saja disebabkan oleh kawalan pergerakan tetapi juga disebabkan oleh jumlah pekerja yang bekerja di dalam sektor pembalakan telah berkurangan. Kerana apabila keputusan kerajaan untuk melaksanakan kawalan pergerakan kebanyakan kilang ataupun kebanyakan syarikat yang beroperasi di peringkat pembalakan telah mengurangkan jumlah pekerja mereka dan pekerja asing daripada Indonesia telah balik ke tempat mereka masing-masing. Dan ini juga telah menjejaskan pengeluaran balak untuk industri pemprosesan kita. Dan seterusnya, apabila kawalan pergerakan ini melibatkan kawalan pergerakan seluruh dunia dan menyebabkan kapal-kapal yang biasanya datang untuk mengambil barangan ekspor dan juga menghantar barangan import kita juga turut berkurangan. Dan ini juga telah mendesak kenaikan kos pengangkutan logistik di peringkat antarabangsa. Dan kita juga mengalami kesan di mana ketidakadaan kapal-kapal yang datang membawa bahan mentah dan juga yang akan membawa barangan yang telah kita keluarkan. Jadi kos untuk kita memasarkan barangan kita menjadi lebih mahal dan tidak kompetitif di pasaran antarabangsa. Dan seterusnya juga melibatkan pengeluaran kilang kerana bahan mentah yang kita import tidak dapat dihantar dengan jumlah yang banyak. Jadi ini juga telah menghadkan pengeluaran kita di peringkat domestik. Dan yang ini kita hanya dapat membuat urusan penyelarasan aktiviti ekspor ini dengan kerjasama
Jawatankuasa Disaster Committee untuk membolehkan kapal-kapal ini masuk dan keluar. Dan alhamdulillah, walaupun kesan masih ada, tapi industri perkayuan masih dapat melaksanakan import dan juga ekspor. Masih dapat dilaksanakan walaupun dalam kos yang agak tinggi berbanding dengan sebelum pandemik. Okey, Datuk, Datuk tadi menyentuh berkenaan dengan PCDS 2030 dan sekarang ini kita lihat Sarawak telah dinilai sebagai salah sebuah negeri yang mempunyai nilai pendapatan tertinggi dan saya kira peranan STDC juga cukup penting di dalam peranan untuk membantu kerajaan negeri dalam ke arah itu. Jadi PCDS ini melaraskan bahawa digitalisasi itu adalah satu era yang kita tumpukan untuk masa-masa yang akan datang ini, Datuk. Jadi daripada STDC, kacamata STDC, bagaimana agaknya STDC akan mentransformasikan STDC itu ke arah digitalisasi ini, Datuk? Mungkin ada transformasi yang telah dirancang ke sebagainya? Di dalam operasi kita untuk kita membantu pihak industri dalam melaksanakan pengeluaran dan juga ekspor dan import barangan kayu. Sebenarnya di peringkat STDC kita telah merancang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi digital di dalam operasi harian kita. Selain daripada kita dapat meluluskan permohonan permit import dan ekspor, kita juga telah meningkatkan keupayaan kita menggunakan teknologi digital ini untuk kita membuat pemeriksaan barangan kayu di lapangan. Dan ini telah mempercepatkan proses untuk kita membuat verifikasi bahan mentah ataupun produk yang akan kita keluarkan ke luar negara. Dan ini telah kita laksanakan. Dan seterusnya di peringkat keseluruhan untuk kita membuat pengurusan industri perkayuan dengan lebih berkesan, kita telah membentuk satu pelan jangka panjang STIDC Timber Information System. Yang ini kita mencadangkan untuk membuat sistem digital secara bersepadu di peringkat STIDC, di mana pada peringkat akhirnya kelak kita akan membuat sistem ini dapat berkomunikasi dengan sistem-sistem yang ada di dalam agensi lain, khususnya sistem yang diguna pakai oleh pihak Jabatan Hutan dan juga oleh anak syarikat kita yang membuat pemantauan pergerakan bahan mentah di lapangan, iaitu Howard Timbers dan Berhad. Dan kita juga membuat link sistem ini kepada Jabatan Custom Diraja untuk tujuan import dan ekspor. Dan di dalam proses kita untuk memantau bahan mentah balak yang kita import daripada luar negara, kita juga bekerjasama dengan pihak Jabatan Pertanian di dalam membuat kawalan bahan mentah yang diimport, supaya kita tidak mengimport bahan mentah beserta dengan serangga ataupun penyakit yang dibawa oleh kayu tersebut. Jadi kita perlu membuat fumigasi untuk kayu ini supaya tidak berlaku di mana pihak industri yang mengimport bahan mentah akan mengimport serangga perosak yang boleh merosak industri perhutanan dan juga industri pertanian yang ada di negara kita. Dan tadi sebenarnya Najib tadi Datuk ada juga menyatakan kepada kita bahawa pusaka menyasarkan peningkatan pendapatan ekspor kayu berjumlah 8 bilion ringgit setahun menjelang 2030 selari dengan visi Sarawak Maju. Jadi bagaimana pusaka nak mencapai sasaran ini? Apa strateginya, Datuk?
sudah menjadi tanggungjawab kita di dalam PCDS, di mana STDC sebagai sebuah agensi yang akan menggerak industri perkayuan untuk mencapai pendapatan yang agak tinggi. Daripada pada masa ini kita mengekspor lebih kurang 3.7 bilion daripada produk kayu yang kita keluarkan pada masa ini. Dan pada tahun 2030 kita akan melonjakkan pendapatan ini kepada 8 bilion ringgit pada 2030. So, di antara strategi kita ialah kita pertama perlulah meningkatkan jumlah pengeluaran bahan mentah daripada hutan yang kita tanam, ladang hutan. So, kerana pada masa ini dan pada masa akan datang, kita tidak boleh lagi bergantung kepada balak yang dikeluarkan oleh hutan asli. Pada masa ini, hutan asli menyumbang sebanyak 2.3 juta meter padu setahun. Dan pada masa ini, kita melihat jumlah balak yang dikeluarkan oleh ladang hutan kita sekitar 1.1 juta meter padu. Dan untuk kita membangun industri perkayuan untuk menyumbang kepada pendapatan yang agak tinggi ini, 8 bilion, kita perlu meningkatkan jumlah pengeluaran balak daripada hutan yang kita tanam. So kita tidak dapat bergantung kepada 1.1 juta meter padu. Kita perlu meningkatkan kepada tidak kurang daripada 4 juta meter padu setahun. Tetapi kalau kita dapat mengurus hutan, ladang hutan kita yang disasarkan oleh kerajaan seluas 1 juta hektar, dalam perkiraan kita, kalau kita dapat mengurus dengan baik, dengan sistematik, di dalam 2030 nanti, kita berupaya untuk mencapai tidak kurang daripada 8 juta meter padu. Dan pihak perunding kita bila membuat plan jangka panjang untuk industri perkayuan, mensasarkan walaupun kita tidak membangun hutan sehingga 1 juta hektar, tetapi kita hanya membangun setengah daripada jumlah keluasan tersebut. Kalau kita dapat meningkatkan produktiviti dan sistem pengurusannya lebih baik, kita dijangka dapat menghasilkan 13 juta meter padu. So itu perkara pertama yang perlu kita tangani. Yang kedua, kita tidak boleh lagi bergantung kepada pengeluaran industri prima yang tidak ada nilai tambah. So, pada masa ini kita mengeluar papan bergergaji yang tidak ditambah nilai. So, untuk kita meningkatkan ekspor ini kepada 8 bilion, kita perlu mengeluarkan barangan nilai tambah daripada kayu gergaji ini untuk kita mengeluar engineered wood, kayu kejuruteraan yang banyak digunakan oleh dunia pada masa ini. Dan seterusnya, kita juga sedang berusaha untuk mendapatkan pelabur-pelabur daripada luar negara dan juga daripada Semenanjung Malaysia untuk membantu kita mengeluar lebih banyak lagi perabot untuk diekspor ke pasaran global. Dan kalau kita melihat di Semenanjung, khususnya Muar, mereka menyumbang 7 bilion ringgit daripada hasil industri perabot. Yang kalau kita lihat 7 bilion boleh mencapai sasaran kita kalau kita membawa industri ataupun pelabur ini ke negeri kita. Okey, baik Dato'. Saya panjang lebar Dato' bercakap, soalannya pendek tapi jawapannya panjang sungguh. Jadi kita terpaksa berhenti sebentar. Kita akan kembali sebentar lagi dan selepas ini kita akan membincangkan berkenaan dengan masa depan pusaka. Kita berjumpa lagi selepas ini.
Dialog TVS bersempena Jubli Emas 50 tahun penubuhan pusaka bersama dengan pengarah pengurus besar pusaka iaitu Datuk Hashim Bujet. Dan tadi mungkin kepada yang baru menonton kami, mungkin anda tanya-tanya di mana kita sekarang ini. Kita berada di bangunan pentadbiran bersepadu Tanjung Manis. Dan orang bertanya juga kenapa memilih Tanjung Manis? Apa keistimewaan Tanjung Manis ini sehinggakan pusaka begitu menumpukan Tanjung Manis ini, Datuk Hashim? Ya. Potensi sangat besar di Tanjung Manis. Kalau kita lihat pada masa ini, kita sudah membangun Tanjung Manis 30 tahun. Dan sejak 30 tahun lepas, kita telah banyak memperkenalkan industri perkayuan, industri perkapalan dan juga industri makanan dan industri yang berkaitan dengan kelapa sawit. Untuk seterusnya, pusaka melihat potensi Tanjung Manis untuk dibangun sebagai sebuah food production ataupun pengeluaran makanan selaras dengan agenda food security ataupun jaminan makanan yang melibatkan pengeluaran makanan segera dan juga yang diproses. Dan itu di antara rancangan besar kita untuk menarik pelabur di dalam sektor pertanian, aquaculture dan juga yang berasaskan ternakan. Dan Tanjung Manis mempunyai kawasan yang agak luas yang boleh kita laksanakan rancangan ini. Dan dari segi industri perkayuan, untuk kita moving forward 50 tahun akan datang, kita telah membuat satu transformasi dan reformasi untuk industri perkayuan mensasarkan satu pengeluaran barangan yang bernilai tambah tinggi. Dan ini kita perlu menjurus kepada penggunaan teknologi yang tinggi dan menggalakkan lebih banyak lagi program penyelidikan dan pembangunan produk R&D yang kita buat secara kolaboratif dengan agensi-agensi lain yang berkaitan. Dan kita juga telah diamanahkan oleh Kerajaan Negeri untuk kita membangun industri berasaskan buluh. Itu sebagai salah satu usaha Kerajaan Negeri untuk memperbagaikan pendapatan Kerajaan Negeri di dalam kita menggunakan sumber yang sedia ada. Dan buluh adalah merupakan salah satu potensi besar yang akan kita bangun untuk kita mengeluar barangan nilai tambah tinggi. Dan saya melihat potensi sangat besar dan kita mempunyai tanah yang luas yang sesuai untuk kita tanam dengan buluh. Dan Yang Amat Berhormat Premier sangat menyokong usaha ini, dan STADC insyaAllah akan bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi di dalam membuat kajian untuk pembangunan produk. Dan kita juga pada masa ini sedang berkolaborasi dengan pihak industri untuk mengusahakan pemprosesan buluh secara komersial, dan seterusnya kita menggalak pihak industri untuk menanam buluh dalam skala yang besar. Dan sasaran kita di dalam PCDS untuk kita menanam tidak kurang daripada 10,000 hektar buluh untuk komersial. Dan dalam masa yang sama, seperti mana matlamat PCDS untuk melibatkan sosial, keterangkuman sosial, kita merancang untuk melaksanakan lebih banyak program penanaman buluh dalam komuniti, dan kita bekerjasama dengan pihak komuniti dan seterusnya memproses buluh ini untuk diekspor. Ini kerjasama kita dengan pihak kraft tangan untuk kita meningkatkan industri kraft di kalangan komuniti-komuniti yang terlibat. Ya. Sekarang pun kita ada dengan basikal buluh juga. Ya. Betul, yang sudah memasuki pasaran Cina. Ya, yang ini kita telah buat dengan berkolaborasi dengan sebuah syarikat daripada Shanghai yang mengeluar basikal buluh ini sudah lebih daripada 10 tahun. Dan mereka adalah Breeze and Group, dan mereka telah melatih tenaga kerja kita untuk membuat basikal buluh. Dan rancangan kita seterusnya ialah membuat
usaha sama dengan syarikat ini untuk mengeluar komersial secara komersial. Dan ini berpotensi dengan menggunakan buluh yang kita tanam daripada ladang buluh kita. Ada di Tanjung Manis juga kan? Dia tapak semayan buluh. Ya. Tapak semayan kita akan bangun di kawasan selatan Sarawak, iaitu di Sabah, di kawasan zon tengah Tanjung Manis, dan kita juga akan membangun nursery ini di Miri dan juga di Lawas, insyaAllah. Baik, kita lihat perancangannya cukup besar ni sudah ya. Perancangan untuk STIDC dan kita lihat kita berbicara berkenaan dengan STIDC untuk 50 tahun yang lepas. Ya. Sekarang persoalannya Datuk. Bagaimana kalau boleh, saya tidaklah ingin nak meminta Datuk untuk menjadi seorang ahli nujum, tapi bagaimana STIDC yang boleh Datuk bayangkan 50 tahun yang akan datang, Datuk? Apa yang kita bayangkan, STIDC adalah merupakan penggerak utama untuk kita mencapai matlamat transformasi kita. Jadi selain daripada kita membuat pemantauan industri dan merancang pembangunan industri ini, kita juga terlibat secara langsung di dalam pelaburan industri berasaskan kayu dan juga industri yang kita rancang untuk kita majukan di Bandar Baru Tanjung Manis. Kita melalui anak syarikat pelaburan kita, iaitu Pusaka Kapital Sdn Bhd, akan lebih aktif dan proaktif di dalam memajukan sektor pelaburan di peringkat pusaka. Kerana ini adalah salah satu daripada transformasi dan reformasi yang sedang dan akan kita laksanakan. Dan tambahan pula, kita di peringkat pusaka telah menyediakan business turnaround plan untuk kita menjadi lebih kukuh pada masa akan datang. Baik, okey. Saya kira Datuk rasanya cukup lengkap. So perbincangan kita, walaupun saya kira mungkin banyak lagi masa yang kita perlukan, tapi saya kira itu saja masa yang kita ada untuk hari ini di program Dialog TVS bersama dengan Pengurus besar Pusaka, iaitu Datuk Hashim Bujit. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Datuk Hashim dan kepada seluruh warga kerja Pusaka sepanjang 50 tahun bersama Pusaka ini menerajui kemajuan industri perkayuan di seluruh Sarawak. They're doing very well. Yes, terima kasih. Tahniah. Selamat ulang tahun kepada Pusaka. Ya, dan juga selamat bersara kepada Datuk Hashim yang mungkin akan menamatkan perkhidmatannya di penghujung bulan Julai ini. Dan mungkin Datuk, kalau boleh kita beri Datuk untuk menyampaikan mungkin sedikit pesanan untuk mungkin kaki tangan STIDC dan seluruh rakyat Sarawak yang mungkin telah berkhidmat bersama dengan Datuk, mengenali Datuk selama ini. Ya. Pertama kali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh warga Pusaka yang telah menjadi penyokong kuat kepada saya selaku pengurus besar sejak mengambil alih tampuk kepimpinan pada tahun 2018. Dan saya juga berterima kasih kepada semua pemain industri perkayuan di atas kerjasama mereka dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai peneraju pembangunan industri perkayuan. Dan seterusnya kepada komuniti yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya di dalam pembangunan kawasan ekonomi di Tanjung Manis. Saya telah bersama mereka sejak tahun 1987 lagi di Kampung Rejang, Belawai, Jerijih dan di Rumah Panjang sekitar Tanjung Manis. Dan pesanan saya kepada warga Pusaka, berkhidmat dengan penuh dedikasi dan profesional untuk kita dapat menjamin pencapaian 8 bilion pada tahun 2030. Dan kepada pihak industri, kita perlu bekerja lebih keras lagi dan tidak ada lagi business as usual. Kita kena membuat transformasi dan reformasi di dalam industri perkayuan
to drive sustainability untuk kita memacu kelestarian di dalam industri perkayuan. Dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier di atas sokongan beliau untuk menjadikan pusaka sebagai peneraju utama di dalam membangun industri perkayuan. Dan tidak ketinggalan kepada pengurusi pusaka yang berhormat Datuk Amar Awang Penyah Ali Hassan, pengurusi Lembaga Pengurusan Pusaka yang sangat-sangat dedikasi di dalam menyokong kepimpinan kita di pusaka untuk kita menerajui industri perkayuan ini dengan lebih efektif dan maju jaya. Okey, itu kata penutupnya tadi, katanya no more business as usual. Kita kena transform STDC. Okey, baik. Saya kira sekali lagi Syirah, itu saja masa yang kita ada. Saya dan Syirah Abang Mansur mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Temui pengacara-pengacara lain juga di sesi lain Dialog TVS. Jadi rasanya Dialog TVS akan melabuhkan tirai. Terima kasih Tanjung Manis, terima kasih Pusaka. Dan itu saya Syirah Abang Mansur. Dan saya Najib Imran. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Salam segulai sejalan. Salam segulai sejalan.